Okey, baik, kita sambung perbincangan yang seterusnya berkaitan dengan pembahagian maqasid syariah. Sebagaimana yang telah saya beritahu dalam rakaman yang pertama, maqasid syariah ni terbahagi kepada tiga bentuk. Yang pertama daruriyat, yang kedua hajiyat, yang ketiga tahsiniyat. Daruriyat ni adalah satu bentuk maqasid yang sangat diperlukan. Kalau hajiyat ni adalah yang pertengahan, manakala tahsiniyat ni lebih kepada aksesori, okey, untuk kesempurnaan. Okey, kalau daruriyat, untuk fokus kepada pembelajaran kita adalah berkaitan dengan maqasid syariah daruriyat, iaitu matlamat perundangan atau syariat ni adalah untuk memelihara agama, hifzuddin, memelihara nyawa, hifzul nafs, memelihara akal, hifzul akal, dan memelihara keturunan ataupun maruah, hifzun nasal ataupun hifzul arad, dan juga memelihara harta, okey, hifzul mal. Baik, bagi daruriyat, okey, daruriyat merupakan perkara yang mesti ada bagi mendirikan maslahah-maslahah ataupun kebaikan-kebaikan terhadap agama dan hal-hal keduniaan. Maknanya perkara daruriyat ni merupakan perkara yang mesti adalah, sama ada untuk dunia ataupun untuk akhirat, untuk agama ataupun untuk keduniaan. Ini bermaksud sesuatu keperluan asas yang mesti dimiliki ataupun dipenuhi manusia adalah perkara daruri, perkara yang daruriyat. Kalau perkara daruriyat ni tak ada ataupun hilang ataupun diabaikan, maka manusia akan menghadapi kesusahan, akan menghadapi kepincangan, okay, dalam hidup, sama ada hidup di dunia ataupun hidup di akhirat lah. Masalah ni berkait dengan masalah daruriyat ni adalah satu masalah yang berkait rapat dengan perkara agama dan juga keduniaan. Contoh perkara agama adalah ilmu fardu ain untuk menunaikan kefarduan. Manakala contoh perkara keduniaan adalah makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Maksudnya perkara asas, perkara yang paling basic, perkara yang paling daruri, perkara yang paling diperlukan. Okey, kalau perkara berkaitan agama, fardu ain lah, ilmu fardu ain. Maksudnya ilmu yang setiap individu mukallaf kena tahu. Solat, benda yang berkait dengan dia sendiri sahaja. Kalau solat fardu 5 waktu kena tahu. Okey, puasa, benda yang berkait dengan diri sendiri. Kalau solat jenazah tu tak kira sebagai ilmu daruriyat, dia adalah sebab ianya bukan fardu ain. Okey, jadi masalah yang berkait dengan daruriyat ni benda yang berkait dengan diri kita sendiri, individu. Okey, kalau tidak ada ilmu fardu ain, kalau tidak ada makan minum, tidak ada pakaian, tidak ada tempat tinggal yang asas, maka kita berada dalam keadaan yang tidak stabil di dunia dan mendatangkan kerosakan dan huru-hara serta memusnahkan kehidupan kita lah. Dengan kata lainnya, keselamatan, kenikmatan dunia, okey, akan hilang dalam diri seseorang individu yang tiada ad-daruriyah ni. Dan kalau berkaitan dengan perkara agama, membawa kerugian yang amat besar lah bagi perkara agamanya. Kalau tak solat 5 waktu sehari semalam, maka adalah satu benda yang paling rugi bagi seorang individu yang beragama Islam. Okay? Dalam erti kata lain, daruriyat ni merupakan perkara asas yang merupakan keperluan kita, keperluan hidup kat dunia, keperluan untuk akhirat, yang mana tanpanya kita tak boleh hidup. Okay? Tak ada makanan, tak ada minuman, kita tak boleh hidup. Okay? Tak ada ilmu agama, terutama berkaitan dengan fardu ain, kita tak boleh semayang. Kita tak semayang, akan menerima azab di akhirat nantilah. Okay? Namanya tak bahagia hidup di dunia, tak boleh hidup juga di akhirat sana. Manakala perkara hajiyat adalah perkara yang berbentuk keperluan kepada manusia yang membawa kelegaan dan mampu menghilangkan kesusahan dan kepayahan. Beza dengan daruriyat tadi adalah, daruriyat ni benda yang daruri, yang paling penting, yang paling asas, kena ada, tak ada susah. Tetapi kalau hajiyat ni perkara daruri tadi telah dipenuhi, tetapi ada aksesori lain sikit-sikit yang boleh membawa kelegaan. Contohnya lah, kalau kata makan minum tadi ada, cukuplah untuk alas perut. Ada nasi dan ada lauk contohnya, ataupun ada nasi sahaja. Tapi hajiyat ni maknanya cukup lengkap pula. Ada sayur, ada kuah. Okay? Maknanya benda yang bawa kelegaan, mampu menghilangkan kesusahan dan kepayahan, masyakkah. Perkara yang diperlukan ataupun
dah ada bagi memenuhi kemudahan hidup atau pekerjaan mereka. Penunaian masalah hajiat ini untuk elak kesusahan kepada manusia, sama ada dari sudut agama ataupun keduniaan. Contohnya tadilah, kalau perkara daruri adalah ilmu fardu ain, maknanya atas individu masing-masing solat 5 waktu. Tetapi kalau berkaitan dengan solat jenazah, ianya melibatkan ilmu fardu kifayah. Kalau dalam satu kampung tak ada seorang yang tahu nak cara solat jenazah, maka berdosa sekampung. Tapi kalau ada seorang yang tahu, maka itu merupakan satu kelegaan. Okey, satu kelegaan bagi komuniti kampung tersebut. Maksudnya semua orang tak akan menghadapi kesusahan sebab dah ada seorang yang tahu nak menunaikan solat jenazah, menguruskan jenazah. Contohnya lah, ataupun perkara keduniaan, makanan berkhasiat yang baik, yang halal, yang thayyib untuk kesihatan, pakaian yang bersih, yang baik, yang cukup, tempat yang selesa, sesuai dan selamat. Kalau yang daruriyat tadi cukup benda yang asas. Sebab tu kalau dalam darurat tak ada makanan lain, dibenarkan makan daging babi. Sebab apa? Nak kesinambungan nyawa. Tetapi kalau hajiat ni maksudnya makanan yang ada tetapi ada berkhasiat, ada sayur, ada kuah dan sebagainya lah. Kalau hajiat ini dipenuhi, maka ianya membawa kelegaan. Okay, apabila tidak ada perkara-perkara hajiat ini, maka individu ataupun masyarakat ni akan sukar. Tapi tidaklah sesukar kalau tak ada dalam tahap daruriyat tadi. Okay, sebab kalau dalam daruriyat tadi, kalau tak ada makan, tak ada minum, maka binasa. Okay, boleh bawa kematian dan sebagainya. Okay, tapi kalau hajiat ni, kalau tak ada sayur tapi ada lauk, ada bilis, ada nasi saja, tidak membawa kepada kebinasaan lagi, maknanya masih boleh lagi meneruskan kehidupan. Hal ini melibatkan persoalan tentang ibadah yang khusus lah, seperti solat jemaah, solat jenazah dan lain-lain tadi. Juga melibatkan adat kebiasaan, urusan muamalat seharian dan juga perkara-perkara berkaitan jenayah. Ini termasuk dalam perkara-perkara hajiat. Kalau perkara yang aksesori ataupun tahsiniyat, merujuk kepada perkara-perkara yang selayaknya menerusi kebaikan-kebaikan dan menjauhi perkara yang dipandang keji oleh akal yang rasional. Okay, keperluan bagi kesempurnaan hidup manusia. Ia merupakan sesuatu yang diinginkan oleh manusia bagi menjalani hidup yang sempurna. Contohnya, kalau rasa macam nak ikut trend-trend, makan McD, makan KFC, makan minum kat Starbucks dan sebagainya, benda tu adalah lebih kepada tahsiniyat. Boleh je kan beli ayam goreng sendiri, boleh je buat burger sendiri ataupun beli burger di stall-stall jalanan. Okay, kopi pun boleh minum kopi yang murah-murah. Tapi kalau pilihan untuk sebagainya, ia adalah lebih kepada tahsiniyat, benda yang aksesori. Okay, dari sudut agama, kemudahan untuk meningkatkan amalan beragama seperti wang untuk sedekah dan amal jariah, menunaikan umrah dan lain-lain. Maknanya kalau dari sudut agama, yang daruriyat tadi adalah ilmu fardu ain, kena solat 5 waktu, puasa. Tetapi kalau berkaitan dengan tahsiniyat, berkaitan agama, ia lebih kepada benda yang aksesori lah. Contohnya, ada duit lebih untuk bersedekah, untuk beramal jariah, okay, untuk menunaikan umrah dan sebagainya. Dari sudut keduniaan, perkara tahsiniyat melibatkan makanan yang lazat, pakaian yang cantik. Okay, baju ada dah, tapi nak pergi upah sulam, nak pergi upah jahit manik. Okay, maknanya ia ada unsur-unsur tahsiniyat, unsur-unsur nak mencantikkan, nak aksesori. Okay, tempat yang selesa dan indah dan sebagainya lah. Jadi hal ini terangkum dalam maksud kemuliaan akhlak juga. Okay, perkara tahsiniyat juga merangkumi perkara-perkara berkaitan dengan kemuliaan akhlak. Okay, ini untuk rakaman yang kedua berkaitan dengan daruriyat, hajiat dan tahsiniyat. Kemudian kita sambung kepada rakaman yang ketiga.